Menjelang Hari Kebangsaan esok, kami bawakan kepada anda menu Muhibah. Baik, kita mulakan dengan menu kita yang pertama, kaunter kita yang pertama pada hari ini. Saya bersama dengan Puan Jasmine T. Abdullah daripada Cindian Muslim Kios. Sekejap lagi kita nak buat dimsum, tapi sebelum tu mesti ramai yang telah tertarik kepada nama tu sendiri, Cindian Muslim Kios. Ada cerita ke Cindian Muslim Kios? Dah Muhibah dah tu? Ya, insyaAllah. So, macam mana latar belakang dia tu sebenarnya tu? Saya keluarga Cina, tapi saya masuk Islam. Suami India, bangsa India, tapi juga masuk Islam. So anak-anak kami Cindian lah. Okey. They are all born Muslim. Okey, jadi Puan Jasmine ialah seorang yang berbangsa Cina lah sebenarnya. Okey, cukup menarik. Okey, tapi inilah juga yang kita nak tahu tentang masakan ataupun ramai nak tahu macam mana nak buat dimsum ni sebenarnya, Puan Jasmine. InsyaAllah boleh. So bahan-bahannya untuk nak buat dimsum, ayam, sebab macam ni kita nak galakkan Chinese food yang halal. Ya. Okay, so we can always modify buatkan makanan yang halal. So we have chicken. So maknanya kita nak buat dimsum ayam ni lah. Ayam cincang ni. Lepas tu udang harus dicincang. Ya, cendawan sikit, cincang, semua kecil-kecil lah. Semua kecil-kecil. Then we have also macam garnishing lah. Kalau macam tu ada carrot, ada daun bawang, yang telur untuk campur kat dalam nanti. Okey, maknanya semua yang kita nampak kat depan ni semua kita dah cincang, kita dah campurkan gula, tepung jagung, garam sikit macam tu. Okey, jadi kalau kita dah campur semua, intinya jadilah seperti ini. Ya, insyaAllah. Mungkin kita boleh tunjuk kepada penonton, Puan. Bagaimana rupa inti dimsum ni. Kalau kita tengok inti dimsum ni sebenarnya memang boleh dipelbagaikan lah. Tapi hari ni kalau saya nampak apa yang kita campurkan adalah ayam dan juga udang. Ni kalau siapa tak tahu macam mana rupa inti dimsum ni, inilah dia. Okey, tapi proses yang lebih menarik adalah kita nak balut dia tu. Ya, betul. Betul kan dah kita tambah lagi cendawan, sedapnya. Kalau setengah orang, kalau dia orang nak daging lembu pun boleh juga. Modified aja ikut ni. Apa-apa je boleh lah nak masukkan ikut cita rasa masing-masing. Betul. Okey, jadi dimsum ni kalau kita tengok selalu yang kita tahu makan dia dah siap je Puan tau. Tapi yang ini kalau kulit ni ada menggunakan kulit ada macam juga, ready made. Okey, boleh beli kat supermarket aja. Adakah kalau ada yang bertanya mungkin adakah dia macam kulit popiah ataupun memang sebenarnya lain? Lain kan? Dia lebih kurang macam kulit dumpling. Okey, dia menggunakan tepung beras. Ya, betul. Okey. Baik, jadi teknik kalau kita kata membalut dimsum ni lah Kalau kita tengok selalunya kalau kita makan di hotel-hotel, di restoran dimsum dan sebagainya, tahu-tahu dia dah cantik je lah. Ya, betul. Tapi mesti ada tekniknya Puan Delicacy aja. Dia kena macam pusing bagi dia mampat. Okey. So kita boleh mampatkan. Maknanya sedang-sedang elok je lah. Lebih kurang. Tak payah, tak perlu terlalu besar. Dan kalau mungkin tepung jagung tu fungsinya juga untuk melekatkan kan? Tapi jangan terlalu banyak. Okey. Kalau setengah macam dia orang jual murah, sebab intinya kurang, tepungnya banyak. So you dapat rasa. Faham. Dimsum ni banyak grade. Ada yang hotel grade, ada yang medium grade, ada yang low grade. Tapi di Cindian Muslim Kios ni apa? Middle. Okey. Mampu makan. Alright. Baik. Ini cukup menarik. Ramai dah mula tahu bagaimana untuk membuat dimsum, tetapi dan kemudian kita akan masukkan ke dalam steamer. Mungkin kita juga boleh tunjukkan pada para penonton. Okey. Baik Puan. Boleh ya? Okey. So boleh aja. Kita nak tunjuk yang mana ni? Fokuskan aja. Okey, Puan nak masukkan. Boleh. Baik, sambil-sambil tu juga mungkin penonton dah boleh nampak dah. Itu dimsum yang kita, kalau kita tengok yang ini berapa lama kita perlu steamkan dia? 10 hingga 15 minit saja. Sahaja okey. 10 hingga 15 minit saja. Dan bila orang kata, kalau orang kata 10-15 minit tu macam singkat sangat, tapi adakah daging dan udang ni perlu dimasak dulu? Tak perlu kan? Maknanya 10-15 minit dah cukup Sebab nak boleh. Tak apa. Kita nak makanan sihat. Kalau boleh. Steam, rebus-rebus, insya-Allah. Puan Jasmine, dimsum tu kita rasa dah selesai, orang pun dah mula faham. Mungkin apa lagi menu-menu lain yang ada di Cindian Muslim Kios ni? Boleh saya showkan lo mai kai. Ya? Lo mai kai. Okey, kita tunjuk kepada penonton. Okey, sementara kita bagi tunggu steam dimsum. Okey, lo mai kai ni nasi pulut ayam dan cendawan. Ya. Okey. Ya.
So mungkin saya guna plate. Okey, yang ini kita bukakan. Okey, sambil-sambil itu juga Facebook untuk Puan Jasmine Tay ini adalah apa tu? Chindian Muslim Kiosk. Chindian Muslim Kiosk. Okey, baik. Seperti mana yang anda saksikan tadi. Yang ini ni apa pula namanya ni? Nasi pulut ayam dan cendawan. Nasi pulut ayam dan cendawan. Ini pun antara signature ayam, Chinese food juga ada juga. Okey, menu-menu lain yang kita ada di sana. Yang ni Papa Home Cooked Chicken Porridge. Ini resepi keluarga. Teochew Porridge homemade. Kita masak dengan, walaupun nampak simple, tapi aroma dia cukup lah. Ini? InsyaAllah. Wantan mi dry. Nasi ayam. Nasi ayam BBQ. Okey. Dim sum goreng. Yang ni Penang Ha mi udang. Okey, baik. Nonya kari mi dan Chi Chong Fan. Dan kami ada satu lagi vegetarian Chi Chong Fan. Sugi dah makan tu. Sugi tengah makan. Tak apa. Vegetarian Chi Chong Fan tu Sugi dah makan. Okey. Vegetarian Chi Chong Fan ni sebab mak mertua saya dia full vegetarian from India. So that's why we call it Saiwam lah. So dan itu juga kita namakan sebagai Muhibah sebenarnya. Okey, baik. Jadi itu dia. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Puan Jasmine. Dan ini satu lagi kami nak kongsikan dengan anda betapa muhibahnya kita, iaitu Cafe Lambang Muhibah. Kita saksikan, cukup menarik. Sebut sahaja kopi tiam, pastinya sudah terbayangkan bau aroma kopi panas bersama roti bakar yang sudah pasti mengamit sejuta memori bersama rakan-rakan. Kopi tiam yang membawa maksud kedai kopi dalam dialek Cina Hokkien ini seringkali menjadi kunjungan tidak kira peringkat umur dan bangsa. Bagi Fu Cherming, pemilik congkok kopi tiam yang berketurunan Hainan ini, mengusahakan kopi tiam yang sudah berusia lebih 80 tahun turut berbangga kerana dapat menyambung legasi dari mendiang datuknya. Congkok kopi tiam ini sudah selama hingga 9 tahun 40. So, tahun ini adalah 83 tahun. Sejak datuk saya dan bapa saya dan sampai mak saya. Sekarang saya uruslah. Kerana mak saya sudah 93 tahun. So, terus saya urus sekarang. Sejak dulu, saya my grandfather, dia pemilik ini. Dengan dia ada kenalan dia mau kasih orang minum, dia dari China. So, mau orang meminum itu Hainan kopi. So, Hainan kopi ialah itu sekarang orang panggil kopi O. Terletak bertentangan dengan stesen KTM Kelang, kopi tiam ini menyediakan pelbagai menu yang sungguh enak. Saya kalau datang ke sini lebih kurang seminggu 3 kali, lebih kurang bawa family, dan sarapan yang favorite adalah kopi dan telur goyang. Saya suka ni kopi dia dan dia punya roti bakar dan telur lah, dia punya telur rebus tu setengah masak tu. Dia ada dia punya cara buat tu. Tapi ini sudah jarang lah boleh cari ni. Saya memang asal Kelang. Saya dah umur 58 tahun. Jadi saya kenal restoran ini dekat around masa sekolah. Sini satu lagi keistimewaan di Congkok ni, 3 orang kata apa? Keluarga Malaysia. Orang Melayu ada, orang India ada, orang Cina ada. You can see all the multiracial people are here. Punjabi, Chinese, Indian, Malay. We call Satu Malaysia. This is what Satu Malaysia here. So this is where we come and meet our old friends. And always been nice to see our friends in the morning. Datang ke sini minum, tak kisah apa bangsa awak, minum kopi dan enjoy itu atmosphere saja. Dan paling happy dengan cerita lah. Itu yang mustahak. Bagi Fu, apa yang penting, kopi tiam ini bukan sekadar untuk menghirup secangkir kopi, tetapi kemeriahan dan perpaduan yang dapat dipupuk sesama rakyat Malaysia di sini adalah amat berharga. Semoga semangat muhibah ini akan terus disemai dan dicintai oleh generasi yang akan datang. Bukan sekadar
sekadar untuk menghirup secawan kopi tetapi juga untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan saya suka kedai kopi sebegini. Dia macam orang kata old school dan sudah pun 83 tahun. Sangat muhibah. Dan saya sempat juga membaca komen-komen anda di Facebook. Siti Nur Syafiee berkata dia suka makan Hokkien mi, Wantan mi, Kuih Tiao Teng, Chow Ha Phon, Cha Kuih Tiao dan Tosai, Vadai, Chapati. Okey Siti Nur, hari ini kita ada Tosai untuk awak. Jadi terus bersama kami dan kita bersama dengan Puan Wendy Wilma Jayasekar. Okey, selamat datang Puan Wendy. Saya dah tak sabar sebab ramai dalam kalangan mereka yang suka makan Tosai. Jadi hari ini Puan Wendy nak tunjukkan kepada kita macam mana nak buat Tosai. Betul Puan Wendy ya? Ya. Okey Puan Wendy, sampai-sampai Puan Wendy buat, saya rasa ramai juga yang tidak tahu sebenarnya Tosai ini diperbuat daripada apa? Dibuat daripada ulundu dan beras, campuran dengan nasi, sedikit nasi yang dimasak, must be overnight. Okey. Baik, dan rendam dalam 4-5 jam baru kita blend. Okey, dan dan halus. Kacang ulundu yang Puan Wendy sebutkan tadi adalah ini. Saya tak pastilah apa ia dipanggil dalam bahasa Melayu, tetapi inilah kacang ulundu. Kalau anda nak cari, bolehlah cari di kedai ya. Okey, tapi sebenarnya kacang ulundu ini ataupun adunan tu adalah juga adunan yang digunakan untuk idli. Vadai? No, vadai also can, but it's a bit pekat lah. Oh, vadai, tapi dalam semuanya ada kacang ulundu. Ada daun kari dicampur. Okey, itu Tosai. Dan seterusnya ada juga apem. Okey, kalau apem ni pula apa bezanya dengan Tosai? Dia punya adunan dalam tu. Adunannya tak ada ulundu, cuma beras dengan nasi yang dimasak dan sedikit tepung beras. Juga di blend sampai menjadi macam ni. Campur dengan santan. Okey, yang ni ada santan. Saya memang suka. Orang panggil santan dengan gula. Tengah pal apem. Yes. Tengah tu coconut, pal milk, susu, apem tu apem lah. Jadi jadinya tengah pal apem. Okey, kalau puan nak buatkan saya satu tengah pal apem pun boleh. Saya suka tengah pal apem kan. Ada orang dia suka tepi dia garing. Ada orang tak suka sangat yang garing. Tapi kita cuba bersih Puan Wendy. Dan Puan Wendy sebenarnya nak tahu juga dah berapa lama Puan Wendy menjual ataupun memulakan, dah berapa lama sejak Puan memulakan tahun 2017. Okey. Dan memang ada gerai ke? Sebelum awal tu ada gerai di tepi bus stop dekat Sentul. Lepas tu berpindah ke tempat lain di halaman rumah. Lepas tu timbul lockdown. So I tukar menjadi home delivery. Oh, jadi perniagaan dari rumah lah. Ya, rumah ke rumah. Okey, nampak tak tu skill dia buat tu, teringat saya. Nenek saya pun selalu buat macam tu. Mak saya pun buat tapi saya tak pandai. Boleh saya cuba Puan Wendy hari Boleh. Ni? Saya cuba Okey. Okey, ni dia saya cuba. Jangan terlangkup sudah. Okey, tak apa. Kita letaklah. Jangan kita rosakkan apem yang sedang dibuat untuk saya. Okey, dan seterusnya ada letak gula putih atau gula merah. Okey, apem ni sebenarnya ada beberapa versi juga kan Puan Wendy? Mungkin Puan Wendy boleh kongsikan. Telur dengan gula putih, gula Melaka, kelapa. Sedap. Wah, sedapnya. Saya suka yang ada gula Melaka kat tengah tu. Wah, sedapnya dengan santan dia. Tosai tu dah siap ke? Tosai. Ini orang panggil Vita Tosai. Betulkan saya. Dia Vita Tosai. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan penonton lah ya. Dia kalau Tosai yang garing, pastinya anda boleh lihatlah yang garing. Kalau Tosai yang macam tebal sedikit, ia dipanggil Vita Tosai. Okey, itu Tosai. Apem, alamak kita dah kehabisan gas. Okey, tak apa. Apem ni boleh apem ni boleh kan? Ada gas kan di sini? Ya. Okey, tak apa. Tosai yang di sini ada lagi. Nanti saya boleh cuba Tosai ni. Okey, dan saya nak tahu Puan Wendy. Sebenarnya Puan Wendy pun dalam keluarga agak muhibah juga kan, masakan Melayu pun ada. Macam mana tu, apa yang membuatkan anda semua sebagai dalam satu keluarga pun muhibah juga? Ada kakak ipar I Sabahan Chinese, seorang lagi Malay. So muhibah lah kita semua. Ada Chinese New Year, ada Raya, ada Christmas. Jadi saya nak tanya Puan Wendy lah, memandangkan Puan Wendy memang menjual masakan makanan orang India, masakan orang Melayu yang paling Puan Wendy suka. Tadi dia cakap dia pandai makan sambal belacan. Apa antara menu orang Melayu yang awak suka makan? Lemak, ikan masak lemak. Wow. Okey. Kalau masakan orang Cina?
Cina, mix veggies, steam fish. Okey. Nanti awak boleh cuba dimsum puan sebelah tu. Okey, sambil-sambil tu saya nak cuba makan. Mungkin saya boleh cuba tosai di sini. Boleh ya Puan Wendy? Boleh. Okey. Silakan. Puan Wendy, kalau mereka nak makan tosai ni, kebiasaannya makan dengan chutney, kari Ayam, kari daging. Okey, apa lagi antara lauk yang boleh dimasak untuk dimakan? Podi. Podi. Mungkin mereka tak tahu sangat apa tu podi. Boleh Puan Wendy kongsikan apakah podi? Podi tu dibuat, dia boleh beli ready made lah. Dia ada jual dalam botol. Okey. So just dia spicy sikit. Okey, macam saya tahulah apa tu podi. Podi dia makan dengan minyak sapi. Kan awak kena mix podi tu. Mix baru sedap. Dengan okey. Tosai ni tak boleh guna fork and spoon tau penonton. Kena guna tangan. Jadi lapar saya. Okey, saya dah macam seronok sangat makan. Puan Wendy boleh kongsikan laman Facebook Puan Wendy tak? Personal Facebook juga, Wendy Wilma Jayasekara. So saya share dekat sana lah semua masakan saya, apa yang dijual. Okey, jadi kalau mereka nak mencuba boleh ke melalui rumah Facebook ke? Macam mana tu? Kalau dia nak beli? boleh call, I boleh personal messenger. So I can contact lah personally. Okey, dan kemudiannya kalau nak buat catering pun boleh ke? Boleh. Okey, baik. Just within 100 pack saja. Okey, baik. Terima kasih Puan Wendy. Apam tu dah siap ke? Kalau dah siap saya nak cuba dan penonton mungkin bolehlah tengok saya makannya. kalau tak apa boleh je guna pinggannya. Kita makan dulu. Saya nak tunjuk pada penonton cara saya makan apam ni. Dia panas tau, tapi saya akan cubalah juga ya. Tengah dia. Nampak. Okey, dia kalau ada santan ini dia, tengapal dia. Okay, kita letak kat tepi dia sedikit. Dulu penonton dan Puan Wendy, saya masa kat sekolah dulu, setiap hari Sabtu saya bangun pagi tu saya wajib makan tengapal dia. Terbaik Puan Wendy. Sedap. Okey.